Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Azril Hilmi bin Muhammad Tajuddin dari Kumpulan 4. Kumpulan saya akan membentangkan ancaman LGBT di Malaysia dan strategi menanganinya. Saya akan memperkenalkan ahli kumpulan saya. Yang pertama iaitu Mio Zaim, kemudian Aril Aiman, Faris Isyad dan Syahmi Adib. Pendahuluan, ideologi LGBT. Gejala sosial yang membabitkan kesedaran LGBT merupakan topik hangat di beberapa negara termasuklah Malaysia. Pelbagai negara telah mengutarakan isu LGBT kerana sistem perundangan terhadap golongan ini yang masih samar-samar. LGBT membawa maksud lesbian, gay, bisexual dan transgender. Apakah LGBT? Ideologi LGBT ini wujud untuk menggalakkan kepelbagaian identiti dan jantina luar fitrah manusia. Jantina ketiga yang digunakan untuk merujuk kepada golongan LGBT. Pandangan yang pertama adalah pandangan agama Islam terhadap LGBT. Dalam pandangan agama Islam terhadap LGBT adalah perbuatan yang haram dan menyimpang dari fitrah manusia. Dari sudut Al-Quran dan hadis menegaskan bahawa Tuhan menciptakan manusia berpasang-pasangan dari jenis yang berlainan untuk saling melengkapi dan memperkembangbiakkan keturunan. Tuhan juga melaknat kaum Nabi Lut AS yang melakukan perbuatan homoseksual dan menghancurkan mereka dengan azab yang pedih. Menurut ulama, hukum LGBT dalam Islam adalah haram dan dosa besar. Pelaku LGBT harus bertaubat kepada Tuhan dan meninggalkan perilaku penyimpang tersebut. Jika tidak, mereka akan mendapatkan hukuman di dunia dan di akhirat. Hukuman di dunia dapat berupa seperti cambuk, penjara atau hukuman mati, bergantung kepada negara dan mazhab yang berlaku. Hukuman di akhirat adalah neraka yang kekal. Bagi Islam, mengajarkan umatnya untuk bersikap adil dan berkasih sayang kepada sesama manusia, termasuk kepada LGBT. Namun, hal ini tidak bererti menerima atau mendukung perilaku LGBT. Islam menghormati hak asasi manusia tetapi juga menegakkan syariah Tuhan sebagai pedoman hidup yang sempurna. Islam mengajak LGBT untuk kembali ke jalan yang benar dan menyelamatkan diri mereka dari kemukaan Tuhan. Pandangan yang kedua adalah pandangan agama Kristian terhadap LGBT. Agama Kristian mempunyai larangan yang jelas terhadap perbuatan homoseksual dalam kitab Bible. Terdapat juga beberapa individu dan kumpulan Kristian juga yang menyokong homoseksual dengan menafsirkan kitab Bible secara berbeza. Agama Kristian juga menghormati hak asasi manusia dan mengajak umatnya untuk bersikap kasih sayang dan toleran terhadap orang-orang LGBT. Agama Kristian percaya bahawa setiap manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Tuhan dan mempunyai potensi untuk berubah dan bertaubat dari dosa. Namun, ada juga beberapa kelompok atau demonisasi Kristian yang lebih toleran atau bahkan mendukung LGBT dengan alasan tertentu. Sebagai contoh, gereja Episkopal Amerika Syarikat yang menekankan bahawa kasih kurniaan Tuhan melalui Yesus Kristus dapat menyelamatkan siapa-siapa sahaja yang percaya kepadanya tanpa memandang orientasi seksual atau identitas gender mereka. Dengan pandangan agama Kristian terhadap LGBT tidaklah monolitik atau seragam, tetapi bervariasi sesuai dengan pemahaman dan sikap masing-masing kelompok atau individu. Hal ini menimbulkan tantangan bagi gereja untuk menyikapi LGBT dengan bijak dan seimbang antara menjaga kesertaan kepada ajaran kitab Bible dan menunjukkan kasih Kristus kepada semua orang. Pandangan yang ketiga adalah pandangan agama Yahudi terhadap LGBT.
Agama Yahudi adalah agama yang berdasarkan pada kitab Taurat, yang merupakan wahyu Allah kepada Nabi Musa. Dalam kitab Taurat terdapat larangan keras terhadap hubungan seksual antara sesama jenis, baik lelaki maupun perempuan. Larangan ini termasuk dalam kategori dosa besar yang dihukum dengan kematian. Namun, dalam praktiknya hukuman mati ini hampir mustahil diterapkan kerana persyaratan-persyaratan historis yang sangat kekal. Agama Yahudi terhadap LGBT tidak monolitik tetapi bervariasi menurut aliran dan mazhab yang berbeza. Secara umum, ada 3 aliran utama dalam agama Yahudi, iaitu aliran Ortodoks, aliran konservatif dan reformasi. Aliran Ortodoks adalah yang paling konservatif dan taat pada hukum-hukum Taurat secara harfiah. Aliran ini menolak segala bentuk pengakuan dan penerimaan terhadap LGBT dan menganggap mereka sebagai penyimpang yang harus bertaubat dan melawan nafsu mereka. Aliran konservatif adalah yang moderat dan fleksibel dalam menafsirkan hukum-hukum Taurat. Aliran ini mengakui adanya keragamaan orientasi seksual dan identitas gender, tetapi tetap melarang hubungan seksual antara sesama jenis. Aliran ini juga membuka kemungkinan untuk memberikan dukungan pastoral dan sosial kepada anggota LGBT. Aliran reformasi adalah yang paling liberal dan progresif dalam agama Yahudi. Aliran ini menerima dan merayakan keberadaan LGBT sebagai bahagian dan komunitas Yahudi dan mengizinkan hubungan seksual antara sesama jenis serta perkahwinan sesama jenis. Aliran ini juga mengadvokasi hak-hak sipil dan kesetaraan bagi LGBT di masyarakat. Dalam huraian agama Yahudi, bahawa pandangan agama Yahudi terhadap LGBT sangat dipengaruhi oleh aliran dan mazhab yang dianut oleh para pemeluknya. Meskipun semua aliran agama Yahudi sepakat bahawa hubungan seksual antara sesama jenis adalah dilarang oleh kitab Taurat sebagai sumber otoritas tertinggi dalam agama ini. Assalamualaikum, nama saya Wan Ahmad Faris Insyad bin Wan Ahmad Afif dari Kumpulan 4. Tibanya giliran saya kali ini ingin membentangkan faktor kelahiran golongan LGBT. Tanpa buang masa, kita akan teruskan faktor yang pertama, iaitu kecetakan iman. Maksud kecetakan iman ialah kita kurang penghayatan agama ataupun kita kurang ilmu agama dari sejak kita kecil hingga ke dewasa. Jadi bila kita kurang ilmu agama, kita tak dapat mengimplementasikan atau menerapkan agama kita, iaitu agama Islam, dalam kehidupan seharian. Jadi disebabkan itu kita dapat membezakan mana yang baik dan mana yang buruk. Kita dapat membezakan budaya LGBT ini baik ataupun buruk. Seterusnya, faktor yang kedua ialah pengaruh rakan sebaya. Kita semua sedia maklum bahawa remaja adalah golongan yang paling mudah terpengaruh. Jadi kalau seseorang remaja ini kurang bimbingan ataupun kegagalan dalam hubungan seperti hubungan keluarga dan juga mak ayah, jadi mereka akan jadi lebih mudah terpengaruh dengan rakan-rakan yang tak elok ataupun selalu melakukan perkara-perkara yang dimungkari oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini akan menyebabkan mendorong mereka untuk menyertai golongan LGBT ini. Faktor yang ketiga iaitu pengaruh media sosial. Jadi pada zaman sekarang, komuniti-komuniti LGBT ni mereka memperluaskan budaya mereka dengan menyebarkan budaya ataupun lifestyle orang sebagai komuniti LGBT di platform media sosial seperti Twitter, Instagram
YouTube dan terutamanya TikTok yang ramai orang menggunakannya sekarang. Selain daripada itu, mereka juga boleh menyebarkan agenda atau budaya LGBT ini melalui blog ataupun laman web. Ia akan lebih memudahkan mereka mempeluaskan lagi komuniti LGBT mereka ni. Okay. Faktor yang terakhir yang ada pada hari ini iaitu mangsa buli. Okay. Kebanyakannya remaja yang menyertai ataupun menyokong komuniti budaya LGBT ini disebabkan mungkin pada masa dulu mereka sering dipinggir ataupun dibuli dengan ejekan seperti yang kita tahu, sotong, pondan, bapuk dan sebagainya. Itu akan menyebabkan mereka hilang kepercayaan diri dan mereka akan mudah terpengaruh dengan apa yang mereka lihat di media sosial. Jadi sampai situ saja pembentangan saya tentang faktor kelahiran golongan LGBT. Sekian, terima kasih. Seterusnya daripada saya, Syahmi Adib, akan menerangkan tentang ancaman LGBT terhadap umat Islam. Dari sudut akidah, yang pertama adalah kepercayaan. Puak LGBT ini mempercayai setiap manusia mempunyai hak kebebasan. Kepercayaan ini adalah mengarut kerana Allah SWT telah melarang sekeras-kerasnya perbuatan kaum Nabi Lut. Yang kedua adalah keyakinan. Puak LGBT ini meyakini cara mereka sahaja yang betul. Mereka enggan mendengar pendapat masyarakat maupun pendapat pihak agamawan. Yang ketiga adalah keimanan. Puak LGBT tidak mengikuti ajaran Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Kebanyakan daripada mereka adalah ateis, iaitu tidak mempercayai adanya Tuhan. Dari sudut syariat, syariat adalah badan undang-undang agama yang membentuk umat Islam sedunia yang berpandukan Al-Quran dan hadis. Puak LGBT ini enggan mengikuti ajaran Al-Quran kerana menganggap ia hanyalah teks semata-mata. Mereka mengemukakan pelbagai alasan dan cara untuk membenarkan perbuatan mereka. Contohnya, membuka dan membebaskan tafsiran Al-Quran. Cara ini adalah bahaya kerana ia boleh menyebabkan ayat Al-Quran disalah tafsir dan disalah guna. Yang kedua, mereka mengatakan Rasulullah SAW hanya manusia biasa dan bukannya pesuruh Allah. Mereka mengatakan Al-Quran hanyalah teks yang direka oleh akal fikiran Rasulullah dan bukannya wahyu daripada Allah. Manakala hadis adalah kehendak Nabi dan bukannya panduan dalam memahami hukum syarak. Dari sudut ibadah, ibadah adalah perbuatan zahir atau batin yang disukai oleh Allah berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Puak LGBT ini melanggar perintah Allah, melakukan perkara yang dilarang dan menegakkan perkara yang salah berdasarkan pemikiran akal manusia. Perbuatan ini bahaya kepada umat Islam yang mengikuti panduan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah yang mengajar cara untuk beribadat kepada Allah. Meninggalkan dua perkara ini, maka tersesatlah umat Islam dari jalan yang benar. Dari sudut akhlak, akhlak ialah sifat yang tertanam di dalam diri manusia yang mendorong seseorang itu untuk melakukan sesuatu tanpa pemikiran, penelitian dan paksaan. Puak LGBT ini dengan jelas melakukan perkara yang dilaknat oleh Allah SWT. Mereka juga mempengaruhi anak muda yang melihat perbuatan mereka. Kebanyakan puak LGBT ini tanpa rasa segan silu memaparkan perbuatan mereka di media sosial, contohnya Instagram, Facebook dan YouTube yang boleh diakses oleh mana-mana pihak yang mempunyai internet tanpa mengira umur. Dari sudut kesihatan, kesihatan itu amanah. Menjaga kesihatan adalah amanah yang telah diberikan terhadap semua umat Islam. Puak LGBT ini dengan terang-terangan mengabaikan kesihatan demi mencari kenikmatan yang haram. Perbuatan terkutuk ini telah meningkatkan peratusan kes penyebaran HIV ataupun AIDS dalam kalangan masyarakat. Saya akan mengungkapkan sekecil menghadapi isu LGBT. Yang pertama, perangai eksklusi keluarga.
Kedua, perangai institusi perkikai. Yang ketiga, perangai masyarakat. Keempat, perangai pihak berkuasa. Yang kelima, perangai mingga bahasa. Yang pertama, perangai institusi keluarga. Poin yang pertama, perangai ibu bapa mendidik anak-anak. Institusi kekeluargaan serta perangai ibu bapa dalam mendidik anak-anak mereka sangat penting agar masyarakat yang dibentuk tidak menjadi masyarakat yang membesar dengan kekeliruan berkaitan jangkingan. Melalui aspek ini, pihak-pihak yang bertanggungjawab mesti aktif dalam melakukan pencegahan terhadap pemikiran ideologi LGBT daripada berluasa dari tingkat awal. Seperti pepatah, mereka biarlah dari lebahnya, ibu dan bapa merupakan insan pertama yang akan mendidik anak-anak apabila mereka lahir ke atas dunia. Poin yang kedua, penerapan asas agama dan pendidikan pergaulan. Oleh hal itu, penerapan asas agama dan pendidikan pergaulan sesama insan perlu dikerak oleh ibu bapa yang mesti menunjukkan teladan yang baik pada anak-anak. Sebagai contoh, adab pergaulan antara jantina dengan menjadi contoh teladan yang baik, batas pergaulan sesama keluarga maupun rakan-rakan dapat diambil oleh anak-anak dengan hanya memakikan ibu bapa mereka. Poin yang ketiga, komunikasi berkesan. Selain itu, institusi keluarga mestilah menerapkan komunikasi yang berkesan kerana kemungkinan besar yang akan berlaku adalah apabila tidak ada komunikasi yang berkesan, seseorang anak akan sukar untuk berkomunikasi permasalahan yang dialami kepada ibu bapa dan hanya meluahkan kepada rakan mereka. Masalah yang lebih besar akan timbul bila seseorang rakan itu merupakan rakan yang membawa kemudaratan. Oleh itu, amat penting bagi sebuah keluarga untuk mempunyai komunikasi yang berkesan agar memastikan tiada unsur atau pengaruh negatif mempunyai pemikiran anak-anak. Seterusnya, perangai institusi pendidikan. Yang pertama, pengenalan awal mengenai LGBT melalui ilmu gender. Adalah wajar bagi pihak pengajian pelbagai aras melakukan pengenalan awal mengenai LGBT melalui penerapan ilmu gender. Perkara ini tidak lagi relevan untuk dianggap sebagai tabu hanya kerana ia berkaitan dengan syarak. Pengenalan ini bertujuan bagi masyarakat muda kini peka dan tahu kerujukan golongan yang disebut LGBT supaya tidak memandang serong serta menyisih golongan tersebut. Perkara ini bukan untuk menggalakkan masyarakat mereka maupun menyokong gerakan LGBT, namun ia bertujuan supaya mengulang atau membantu masyarakat mengenai perbezaan mana yang hak dan mana yang batin. Kefahaman juga akan dapat dicapai bagi mereka yang mempunyai perasaan terhadap sesama jantina dan juga mereka menzahirkan perasaan mereka itu. Okey, poin yang kedua, penilaian silibus pelajaran. Peranan semula silibus pelajaran di sekolah-sekolah agama King Rejo merupakan satu keperluan bertujuan meningkatkan, menambah baik serta memajukan dan mengenahkan dan mengerak ilmu gender atau jantina di dalamnya. Poin yang ketiga, anjuran program-program kesegaran. Pihak pendidikan juga mesti memainkan peranan penting dalam mengatasi gejala ini dari melebat mengurusi anjuran program kesegaran tentang bahaya LGBT bagi semua peringkat. Hal ini diperkatakan demikian kerana mengurusi anjuran program kesegaran tersebut, hingga para pelajar dapat dicerik dari awal tentang kerujukan serta mempengaruhi bahaya LGBT ini. Khidmat kaunseling wajar diberi kepada pelajar yang cenderung ke arah LGBT tanpa melanggar atau memalukan masa apa jua yang ingin disampaikan. Sebenarnya, perangai masyarakat. Kesamaran undang-undang LGBT di Malaysia. Setengah negara menggrafikan pengamal LGBT secara terbuka sebagai satu jenayah. Di Malaysia, undang-undang mengenai isu LGBT amat sangat-sangat kerana tidak perundingan jelas bagi golongan LGBT. Terdapat pelbagai pihak yang cuba mengangkat isu ini dengan melakukan seminar ceramah program kesegaran namun kurang membuahkan hasil. Hari ini disebabkan terdapat pihak yang mempertahankan golongan LGBT sebagai kebebasan individu. Menurut mereka, masyarakat meski menghormati penilaian dan pegangan mereka, meski menghormati perasaan mereka sebagai mewakili hak asasi mereka. Kerujukan golongan LGBT ini membawa budaya songsang kerana ini merupakan satu ancaman terhadap nilai mulia yang diajar oleh agama kesejahteraan rakyat yang diamalkan selama ini. Poin yang kedua, tidak menyokong atau memboikot aktiviti LGBT. Yang poin ketiga, melaporkan pada pihak berkuasa. Tindakan secara menyuruh meski diakui secara menyuruh dengan menyekat segala aktiviti dan acara yang berunsur LGBT atau menggalakkan LGBT. Masyarakat boleh melaporkan kepada pihak berkuasa sekiranya terdapat aktiviti LGBT yang berlaku supaya dapat membantu pihak berkuasa menangani isu ini. Masyarakat juga boleh tidak menyokong atau membantu dalam pelaksanaan aktiviti yang dianjurkan oleh golongan ini, serta tidak langsung dapat menggunakan penyebaran ideologi mereka dalam kalangan masyarakat. Seterusnya akan disambung oleh penyampai
Penyampai seterusnya. Peranan pihak berkuasa. Dalam menangani isu LGBT, garis panduan penguatkuasaan yang mudah diikuti perlu diwujudkan supaya setiap langkah tindakan dan pendakwaan dapat dilaksanakan secara piawai dan tidak kucak-kacir. Tindakan penguatkuasaan adalah berdasarkan aduan dan operasi siasatan. Telah ada enakmen tata cara jenayah syariah untuk menangani aduan siasatan tangkapan geledah serta tata cara pendakwaan dan pembicaraan. Namun ia berbentuk teknikal dan bahasa undang-undang yang rumit. Badan Perundangan Negara perlu mewujudkan peruntukan baharu yang jelas bagi kesalahan golongan LGBT. Kerana undang-undang dan peruntukan sedia ada sama-sama dan sukar untuk digunakan mahkamah semasa menjatuhkan hukuman. Peranan media massa. Media massa memainkan peranan penting dalam menangani isu LGBT di Malaysia. Media massa merupakan sumber informasi utama masa kini. Ia menggalas tanggungjawab untuk memberi liputan yang tepat dan berkualiti mengenai isu ini. Mereka perlu memastikan bahawa liputan yang diberikan tidak berdasarkan prasangka dan stereotip. Selain itu, membina pemahaman dan kesedaran kepada masyarakat tentang isu LGBT melalui penyiaran program yang menunjukkan gaya hidup mereka yang holistik merupakan peranan yang besar dimainkan oleh pihak media massa. Kesimpulannya, LGBT merupakan isu yang sensitif dan kompleks. Pandangan agama, terutama agama Islam, melarang serta mengecam aktiviti LGBT kerana ia melanggar hukum akidah. Untuk mengatasi masalah ini, pelbagai cara boleh dilakukan seperti meningkatkan kesedaran, memperkuatkan undang-undang dan perbincangan atau dialog secara inklusif dengan pihak-pihak LGBT. Di langit ada pelangi, tak ku lupa hitung warnanya. Cukup sekian dari kami, terima kasih perhatiannya. Sekian, terima kasih.